Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Negara kita pernah digemparkan dengan kes ajaran sesat Abdul Qahar atau lebih dikenali dengan gelaran Rasul Melayu. Pada tahun 2009, Abdul Qahar pernah disabitkan kesalahan atas 5 pertuduhan berhubung ajaran sesat dan dikenakan hukuman keseluruhan denda sebanyak RM16,500, penjara selama 10 tahun dan 6 kali sebatan. Abdul Qahar juga diperintahkan menjalani pemulihan akidah atau istitabah di Pusat Pemurnian Akidah Baitul Iman Ulu Yam Selangor selama tempoh 6 bulan bagi tujuan bertaubat dan kembali kepada Islam. Istitabah merupakan satu anjuran atau proses memberi peluang untuk bertaubat bagi mereka yang melakukan kesalahan berkaitan akidah seperti ajaran sesat, doktrin palsu dan kesalahan yang berkait dengan murtad dan percubaan murtad. Pertama kali Abdul Qahar disabitkan bersalah adalah pada tahun 2009 setelah aktif dalam menyampaikan ajarannya dari tahun 1989. Dia sebelum itu pernah meletakkan jawatan sebagai Rasul pada tahun 2006 dan menyembunyikan dirinya dari dibicarakan sehingga Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam memerintahkan dia ditahan sehingga tarikh perbicaraannya yang akan datang pada waktu itu. Hakim mengeluarkan arahan itu selepas Abdul Qahar beberapa kali gagal hadir pada kes perbicaraannya walaupun waran tangkap telah dikeluarkan. Pada 2016, Abdul Qahar yang mendakwa dirinya Rasul Melayu dibebaskan selepas mengisytiharkan dirinya bertaubat kerana menyebarkan ajaran sesat. Dia memohon taubat secara terbuka kerana mengisytiharkan dirinya sebagai Rasul. Namun pada tahun 2020, Abdul Qahar bagaikan tidak serik apabila mengaktifkan semula ajaran sesatnya menerusi media sosial Facebook dan aplikasi WhatsApp. Lalu, apa sebenarnya ajaran Abdul Qahar ini? Ini adalah kisahnya. Ajaran Haji Qahar ini dinamakan kepada satu ajaran yang dibawa oleh Haji Abdul Qahar bin Ahmad Jalal kerana pembawa ajaran ini tidak menamakan secara khusus ajaran yang dibawa olehnya. Ajaran ini didapati mula berkembang di rumah Abdul Qahar sendiri iaitu nombor 44 Kampung Kemensah, Hulu Kelang, Selangor. Ajaran ini juga bergiat di rumah-rumah pengikut kanannya di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Dia bekerja sendiri dan didapati pernah beberapa kali membawa jemaah haji dari Malaysia ke Mekah. Pendidikan formal ialah tamat darjah 5 sekolah Melayu. Selepas itu dia belajar agama daripada arwah bapanya yang pernah menjadi imam Masjid Hulu Kelang. Abdul Qahar didapati mendalami Al-Quran dan membaca kitab-kitab terjemahan secara sendirian. Beberapa pengikut kanan ajaran Haji Qahar didapati aktif menyebarkan risalah-risalah yang menyatakan pegangan dan fahaman mereka kepada masyarakat termasuk orang awam, jabatan-jabatan kerajaan, para pemimpin dan pembesar negara. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah mengadakan beberapa usaha menangani kegiatan ajaran ini sejak ia mula muncul pada tahun 1989. Hasilnya, negeri Selangor telah mengharamkan ajaran ini pada tahun 1991 dan pemimpinnya pernah diambil tindakan mahkamah pada tahun yang sama. Walau bagaimanapun, kumpulan ajaran ini didapati masih aktif. Pengikut ajaran ini dianggarkan sekitar 20 orang. Waktu itu, mereka yang terlibat ialah daripada negeri Selangor dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur sahaja. Pengikutnya adalah terdiri daripada kalangan mereka yang tidak mempunyai asas pendidikan agama yang baik. Menurut pihak JAIS, salah seorang pengikutnya didapati memijak Al-Quran. Kes ini telah disiasat oleh Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Apabila pihak JAIS meminta keterangan tentang perlakuannya itu, dia sekali lagi memijak Al-Quran di hadapan pegawai penyiasat JAIS. Keluarga pengikut terbabit didapati cuba menasihatinya supaya tidak terlibat dengan ajaran ini. Walau bagaimanapun, nasihat tersebut tidak diterima. Justeru pengikut berkenaan telah disisihkan oleh keluarganya. Abdul Qahar telah menerbitkan 2 buah buku iaitu Al-Furqan, Pembeda dan Tabut. Sebahagian besar ajarannya terkandung dalam buku-buku tersebut. Daripada kedua-dua buah buku tersebut terdapat pandangan dan fahamannya yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Huraian yang disampaikan banyak berlandaskan logik akal semata-mata. Selain itu, terdapat juga risalah-risalah tulisan Abdul Qahar dan pengikut-pengikut kanannya yang diedarkan dari semasa ke semasa yang mengandungi fahaman yang menyeleweng. Berdasarkan buku-buku dan risalah yang diedarkan tersebut, penyelewengan ajaran ini dapat dirumuskan seperti berikut, iaitu dari segi penyelewengan akidah oleh Abdul Qahar adalah menurutnya Allah berkuasa menurunkan Al-Quran kepada hamba-hambanya, mengumpulkan ke dalam dada dan menjelaskan ayat-ayatnya kepada sesiapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Abdul Qahar mengaku dirinya sebagai Rasul utusan Allah. Dia mendakwa Rasul sentiasa ada di bumi untuk menyampaikan ilmu Allah. Dia juga mengaku menerima wahyu daripada Allah di Bukit
Bukit Kemensah dan diturunkan dalam keadaan seperti yang dialami oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ialah Nabi kepada kaum pada zamannya sahaja. Menurutnya, Rasul ialah seorang lelaki di antara manusia dan jin dan diutus oleh Allah ke setiap negeri, setiap bangsa, setiap kaum, setiap golongan dan setiap zaman. Rasul diutus oleh Tuhan menyampaikan ayat-ayatnya dalam bahasa kaumnya sendiri. Rasul juga diutus oleh Tuhan menyempurnakan Alkitab, Taurat, Injil dan Al-Quran, dan dia tidak percaya kepada Al-Quran yang ada sekarang ini sebagai Al-Quran yang sebenar, tetapi hanyalah catatan sahaja. Katanya Al-Quran yang sebenar berada di atas langit, iaitu di Lauh Mahfuz. Selain itu, dia tidak percaya kepada hadis. Baginya hadis hanyalah rekaan manusia yang dibuat selepas wafat Rasulullah SAW, iaitu kisah seseorang yang diceritakan oleh orang lain kepada seseorang. Kemudian keterangan tersebut dicatatkan oleh orang lain. Misalnya kisah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, iaitu cerita atas cerita. Menurutnya, hadis bukannya wahyu daripada Allah, tetapi ialah keterangan atau perkataan manusia biasa mengikut pandangan atau pendengaran seseorang atau satu-satu kebenaran yang datang daripada sangkaan akal manusia. Dia juga mendakwa mempunyai mukjizat. Mukjizat itu berlaku semasa dia berada di Bukit Kemensah. Dia mendakwa pada suatu hari hujan turun, tetapi dia tidak basah. Pada hari yang lain, iaitu hari panas, dia tidak merasai panas. Manakala penyelewengan dari segi syariah pula adalah tidak mempercayai adanya rukun Islam. Menurutnya, wuduk adalah membersihkan diri daripada syirik, iaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu atau mengikuti selain daripada Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya, membelakangkan Allah, tidak berkiblat kepadanya dan tidak mengikuti petunjuk yang datang darinya. Istilah air di sisi Allah ialah petunjuknya atau ayat-ayatnya. Istilah tanah di sisi Allah ialah akal dan fikiran yang digunakan dengan baik, benar lagi adil. Sembahyang 5 waktu tidak wajib baginya. Sembahyang itu ialah mengabdikan diri terhadap Allah bagi menegakkan kebenarannya atau agamanya dengan ikhlas, merendah diri kepadanya serta tunduk patuh atas perintah dan hukum-hukumnya dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun di sampingnya atau mengada-adakan sembahyang yang selain daripadanya. Rukuk ialah mentaati perintah Allah. Puasa ialah suatu kejadian yang dilakukan oleh Tuhan, iaitu menurunkan kitab Al-Quran dan bacaan yang sangat mulia kepada hamba-hambanya, iaitu Rasul dan orang-orang yang beriman di dalam beberapa hari yang berbilang, supaya mereka memahami isi kandungan kitab Al-Quran serta keseluruhannya dan supaya mereka dapat masuk Islam secara keseluruhannya. Puasa ertinya berpuas-puasan. Zakat ialah melakukan apa sahaja perkara yang baik pada diri sendiri dan terhadap orang lain kerana mencari keredaan Allah. Haji ialah penyempurnaan agama Allah terhadap jin dan manusia dan apa sahaja di langit dan di bumi. Orang Islam tidak perlu mengerjakan ibadah haji ke Mekah. Ibadah haji boleh ditunaikan di mana-mana sahaja di bumi Allah. Baginya, pergi ke Mekah dan Arab Saudi hanya untuk melihat kesan-kesan sejarah Rasulullah. Menurutnya juga, orang Islam yang meninggal dunia tidak perlu disembahyangkan. Terdapat banyak lagi penyelewengan dalam ajaran Haji Kahar ini yang terlalu panjang untuk disenaraikan. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah mengadakan muzakarah dengan Haji Abdul Kahar dan beberapa orang pengikutnya beberapa kali dalam tahun 1990, termasuk secara formal sebanyak 2 kali yang dipengerusikan oleh Setiausaha Sulit Mufti Negeri. Abdul Kahar didapati masih berpegang dengan fahamannya. JAIS juga telah mengadakan majlis penjelasan akidah kepada pengikut-pengikut ajaran ini pada 24 Februari 1998. Program ini adalah kerjasama antara JAIS, JAKIM dan beberapa orang tempatan. Satu perjumpaan antara bahagian penyelidikan JAKIM dengan Abdul Kahar dan pengikutnya diadakan pada 15 Mac 1998 di rumah Abdul Kahar di Kampung Kemensah, Ulu Klang. Pada 8 April 1991, Abdul Kahar bersama 6 orang pengikutnya telah didakwa di bawah Seksyen 150 Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Selangor kerana tidak bersolat Jumaat dan dikenakan denda RM300 atau 2 bulan penjara. Menurut pihak JAIS, dalam tahun 2002, JAIS sekali lagi cuba mengambil tindakan ke atas Abdul Kahar atas kesalahan tidak sembahyang Jumaat. Walau bagaimanapun, atas sebab-sebab teknikal, kes ini tidak diteruskan. Kemudian, JAIS telah membuat tangkapan ke atas Abdul Kahar pada 23 Jun 2005 kerana telah mendakwa dirinya menjadi Rasul. Kesalahan ini didakwa di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di bawah Seksyen 8, iaitu dakwaan palsu Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995. Pertuduhan pertama dibaca di Mahkamah Syariah Gombak, Selangor pada 23 Jun 2005 dan proses
kes perbicaraan selanjutnya dipindah ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Kes berakhir pada 24 September 2009 apabila Abdul Qahar mengaku bersalah di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam atas 5 pertuduhan di bawah enakmen jenayah Syariah Selangor 1985 berhubung ajaran sesat Rasul Melayu. Ajaran Abdul Qahar merupakan salah satu ajaran sesat tegar yang terus berusaha menyebarkan pengaruhnya walaupun usaha-usaha mengembalikan mereka yang terlibat ke jalan yang benar telah dilakukan. Kumpulan ini juga didapati masih berpegang kepada fahaman mereka walaupun pelbagai tindakan seperti pewartaan fatwa dan tindakan undang-undang di bawah enakmen pentadbiran agama Islam negeri telah dilakukan. Oleh itu, amatlah penting asas ilmu agama supaya kita tidak mudah terpedaya dan tidak terjerumus di dalam ajaran yang bertentangan dengan ajaran Allah. Sekian.